lepas daripada Setili tadi, Pantai Manis kat situ kita rehat sekejap. Kemudian kita menuju ke makam Laksmana Bentan sama dekat Kota Tinggi lah. Tempat tu memang dah lama nak pergi dah, tapi sebab tak ada hal nak ke sana, jadi kita tangguh lama lah. Sekarang ni kita dah kebetulan trip ke sini, kita ke sana lah, ambil peluang ni insyaAllah. Makam-makam sejarah ni antara tempat kita punya ni siapa? Pasar. Pasar betul. Tempat sejarah ni. Orang suka sejarah ni ah. Mestilah kita ceritakan negara lama kan. Jadi kita ke sana dulu. Kita pun tak tahu apa ada kat sana kan, kat Kota Tinggi kan. Kita orang main terjah je ni. Lepas tu baru kita akan check in lah dekat area sana. Mungkin dekat Pasang Pekan sikit lah. Lepas tu tak tahu apa, nantilah tengok apa yang boleh ada ataupun boleh kita buat kat sana. Kita akan update. Teruskan menonton. Terima kasih. Isi minyak lah. Sini tak ada petrol station. Isi minyak. Oh sekejap Okay. Dulu ni macam ni. Beli apa? Dua mana? Beli 9? Dan jalan Seliput ni kan. Dekat mana? Dekat rumah. Telur saja. Lemak. Yelah. Kalau daripada Gemar tu saya masuk Pesing dulu. Lalu Romping. 9 tak ada pam minyak ni. Lama tak nampak. Mana kakak ni? RM20. RM20. Tangerang. Kota Tinggi. Tangerang gitu. Tangerang. Masih belum sampai lagi ke makam yang dicari. Museum sejarah. Kami dah sampai dekat makam Laksmana Bentan. Kita pergi sana lah. Panas terik. Pergi sekejap je. Ada bajak. Oh ni sungai tu. Sungai. Sungai apa? Allahu Akbar. Sungai ni mungkin dulu sungai penting dalam pentadbiran kerajaan Roy. Makam dia sebelah sungai. Ni makamnya. Kalau kita mesti pernah tengok cerita Sultan Mahmud mangkat Julang kan, yang mana Laksmana Bentan masa tu mengamuk lah kan? Dia menuntut bela balas dendam sebab katakan Sultan Mahmud masa tu membunuh isteri dia Dang Anum sebab sebiji nangka, sebutir nangka, Seulas nangka. Kan Dang Anum masa tu kan dia pregnant. Jangan tengok perut. Dia pregnant. Lepas tu je minta, kebetulan masa tu ada seorang orang istana lah, orang istana bawa balik nangka.
kebetulan lalu depan rumah Dan Anum pun tahan dan minta sulas sidik nangka kan, sulas nangka. Orang Suruhan di sana tu, orang Suruhan Sultan tu dia tak bagilah kan, sebab bila kita dah kerat dia akan jadi lebihan tau, macam sisa lah kan. Bagi kalau kita tak ada, tak kisahlah kan, tapi bagi seorang sultan masa tu tak boleh makan sisa orang lah. Jadi itulah murkanya Sultan Mahmud masa tu. Masa tu Laksamana Bentan dia tengah bertugas dekat luar lah, mungkin pergi mengetahui dekat laut ke atau macam mana lah. Bertugas lah di luar atas arahan Sultan juga masa tu kan. Betul lah. Kemudian Laksamana Bentan masa tu balik, dia isteri dia tak ada. Tanya semua paksa. Dapat tahu peristiwa tersebut, dia mengamuk lah. Isteri dia kena bunuh. Dia berkorban untuk negara, untuk sultan dia. Tapi ini cerita kan, kebenaran kesahihan dia tu saya tak boleh nak cakap lah sahih ke tidak, tapi cerita dia macam tu lah kan. Bila berkorban demi negara, demi sultan dia kan, dia setia. Tapi sultan masa tu dia buat perkara tersebut, siapa-siapa pun akan marah kan. Masa itulah berlakunya peristiwa Sultan Mahmud angkat Julang, yang mana Laksamana Bentan pun meninggal, gugur sebab terkena keris yang dibaling oleh Sultan Mahmud. Masa itu dia nak pergi sembahyang Jumaat kan, dia tandu kan, apa yang dia mangkat atas julang, di julang. Masa itu atas tandu kan. Kalau raja nak pergi mana kan, dulu mana kereta macam tu kan, dia angkat tandu bawa nak pergi sembahyang Jumaat. Kemudian mengamuk-ngamuk, Laksamana Bentan tikam Sultan pun cabut keris baling. Ini kita boleh tengok dalam cerita Laksamana Bentan, Sultan Mahmud mangkat julang tu, kena dekat kaki dia. Betapa bisanya keris Sultan, keris Laksamana kan, keris dulu bisa. Kena sikit pun ialah dah ajal, meninggal. Dan ni makam dia dimakamkan dekat tapi sungai apa ya? Tak tahu. Sungai Kota Tinggi ya? Ada nama sungai gitu. Mana tu tengok. Jom kita lihat. Baik, ini ke makam ni kan? Yang ni ke? Ini perempuan ni saja. Perempuan. Dan salah satu cara untuk kita kenal kubur tersebut, kubur orang rakyat biasa ataupun orang-orang bangsawan, raja dan raja, kita boleh tengok pada nisan dia lah, nisan Aceh. Orang kata nisan Aceh ya? Bentuk nisan dia kalau macam ni kan lain sikit. Kalau kita tengok bentuk nisan dia lain sikit. Daripada tepi nampak tak? Dia bersegi sebelah dia sana. Kita nak pegang, dia agak lain sikit lah bentuknya. Dan kalau mana-mana kalau kita jumpa, ataupun kita mancing ke mana ke apa kan, kita jumpa nisan yang macam ni, kita boleh katakan itulah nisan orang-orang yang berpangkat besar ataupun bangsawan, keturunan kerabat-kerabat raja, macam tu. Dia makin besar, tinggi, makin tinggilah kedudukan dia. Kat sini kita tahu kubur siapa
Macam budak Itu pun nak juga. Allah alam. Siapa ada info boleh beritahu. Ini sebenarnya kegunaan ni. Isteri Laksamana Bentan ataupun nama dia Megat Sriram ni. Sebab dia panggil Laksamana Bentan sebab dia kata berasal dari Bentan kan. Tu kalau kita tengok anak Bentan ni pandang derhaka. Jadi juga dikatakan sesiapa yang ada merupakan keturunan daripada Laksamana Bentan ni telah disumpah supaya tidak jejak kaki dekat kota tinggi ni. Tak ada sebut kan berapa lama dia, berapa jarak masa tu kan dia akan muntah darah. Cerita pasal muntah darah ni ada yang kata betul tau. So, ada yang mengaku yang dia adalah keturunan Laksamana Bentan. Dia sampai je kota tinggi, tak kira lah bahagian mana kan, sampai je tanah kota tinggi, dia mula sakit, mungkin tak tahulah dia muntah darah ataupun dia sakit, dia keluar je dia okey. Ada yang mengaku macam tu. Ramai juga yang mengaku dia adalah keturunan Laksamana Bentan. Lepas tu dia alami perkara tersebut. Ada juga kata benda tu cuma sekadar dongeng ataupun mitos kan. Allah alam. Yang penting kami bukan sebab tak rasa apa, insyaAllah. Cuma kita rasa sayu, kita rasa perjuangan dan macam-macam lagi lah. Kalau kita pergi tempat sejarah ni, kalau kita tahu, kita baca sejarah dia tu, kita dapat lebih feel. Ada satu lagi macam sangat. Itu pun makam, ada dua makam. Itu lagi. Dan tak mustahil sini dunia kasar makam kalau kubur lama banyak pula. Mungkin dekat atas garage, atas parking tu pun mungkin ada, tak tahu. Ada satu lagi saya baru tahu, sebab sebelum ni pasti pasal Laksamana Bentan kan. Satu lagi yang saya baru tahu kan. Susunan batu-batu besar-besar yang digunakan untuk membina tembok makam ni dipercayai sebuah kota pertahanan pada zaman kerajaan Melayu Islam. Maksud dia, yelah dia dah baik pulih kan. Mana yang baik pulih, mana yang asal saya tak pastilah. Tapi dikatakan saiz batu-batu besar adalah tembok. Maksud dia kat sini dulu mungkin kawasan kota kan, kota pentadbiran kerajaan. Alright, kita akan ke destinasi seterusnya. Jangan lupa subscribe di dalam channel, like dan komen, share. Terima kasih. Kami suka makan, kami suka jalan.